Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baik, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran bab 6 iaitu elektrokimia. Okey, dan masih lagi dalam standard kandungan iaitu 6.1 sel elektrolitik, dan kita akan lihat berkaitan dengan aplikasi elektrolisis. Okey, sekarang ni kita lihat standard pembelajaran untuk hari ini iaitu 6.1.4 iaitu berkomunikasi mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, aplikasi elektrolisis dalam industri dalam 4 bidang iaitu pengekstrakan logam, penulinan logam, penyaduran logam dan pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan iaitu electrocoagulation. Okey, kita lihat satu persatu iaitu pengekstrakan logam. Okey, logam seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium diekstrak daripada bijinya atau garamnya secara elektrolisis leburan biji ataupun garam logam tersebut. Okey, jadi dalam pengekstrakan logam, logam yang lebih reaktif daripada karbon diekstrak daripada biji secara elektrolisis. Contoh logam-logam yang cikgu dah sebut tadilah iaitu kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. Jadi ini contoh rajah pengekstrakan logam aluminium. Jadi logam aluminium diekstrak daripada biji aluminium kita kenali sebagai bauksit iaitu mengandungi aluminium oksida. Okey, jadi untuk mengekstrak aluminium daripada biji bauksitnya, kita perlu tulingkan dahulu, di mana bauksit yang telah ditulingkan dilarutkan dalam kariolit. Lihat pada gambar rajah iaitu kariolit ni. Okey, kemudian kariolit tersebut dia berfungsi untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida iaitu dari 2045 darjah Celsius kepada 980 darjah Celsius. Okey, sekarang ni kita lihat apa yang berlaku pada anod dan pada katot. Okey, elektrod yang kita gunakan sebagai anod dan katot ialah elektrod karbon. Okey, di katot iaitu di elektrod negatif, ion aluminium 3+ dinyascas untuk menghasilkan aluminium. Manakala di anod iaitu ion oksigen 2 negatif dinyascas untuk menghasilkan gas oksigen. Jadi apa yang kita akan perhatikan nanti ialah semasa pengekstrakan logam, hasil dia pada katot ialah aluminium dan pada anod gas oksigen akan dibebaskan. Okey, jadi persamaan keseluruhan ialah seperti di bawah lah, iaitu aluminium oksida diekstrak menjadi aluminium dan gas oksigen dibebaskan. Okey, kita lihat penulinan logam. Okey, dalam proses penulinan logam, logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anod, manakala logam yang tulen dijadikan sebagai katot. Jadi apa yang berlaku semasa proses elektrolisis, logam pada anod dia akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Manakala ion ini dia akan bergerak ke katot untuk dinyascas dan terenat pada katot sebagai logam tulen. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey, dalam penulinan logam, logam ni dia menjadi tidak tulen kerana ia mengandungi benda asing. Jadi benda asing tu dia akan mempengaruhi sifat fizikal dan kimia logam. Jadi contohnya logam tulen kuprum. Misalnya diperlukan untuk menghasilkan wayar elektrik bagi mengalirkan arus elektrik dengan baik. Jadi kuprum tak tulen pula mengandungi benda asing seperti emas, perak, besi dan zinc. Okey, jadi dalam syarat penulinan tadi iaitu logam yang tulen perlu dijadikan katot. Manakala logam tak tulen dijadikan anod. Lihat pada rajah di bawah. Okey, jadi elektrolit yang digunakan mestilah larutan yang mengandungi ion logam yang hendak kita tulingkan. Contoh di sini kita nak tulingkan kuprum, so larutan yang digunakan ialah larutan kuprum 2 sulfat. Jadi kita lihat apa yang berlaku semasa penulinan logam. Jadi logam kuprum yang tidak tulen yang dijadikan anod, dia akan mengion membentuk ion kuprum 2+. Jadi benda asing dia akan terenat di dasar anod.
Okey, di ketor ion kupron 2+ tadi iaitu cation ion ni dipilih untuk dinyascaskan dan akan menerima elektron untuk membentuk atom kupron, iaitu ion kupron 2+ campur dengan 2 elektron membentuk atom kupron. Jadi atom kupron tu dia akan terenaklah pada logam kupron pada ketor. Jadi ketor tu lama-lama dia akan menjadi tebal. Okey, penyaduran logam. Okey, dalam proses penyaduran logam, emas, platinum ataupun perak disadurkan pada logam lain untuk menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan, iaitu tidak berkarat. Jadi, penyaduran logam ni merupakan satu proses untuk menutupi permukaan satu logam dengan selapisan logam yang lain. Jadi tujuan penyaduran logam ialah untuk membaiki penampilan, itu penyaduran emas dan perak, misalnya menjadikannya lebih cantik, ataupun untuk melindungi daripada kakisan, daripada pengaratan ataupun kakisan. Jadi itu dua tujuan penyaduran logam dijalankan. Jadi dalam syarat penyaduran logam, objek yang hendak disadur, misalnya sudu dalam gambar rajah ini, perlu dijadikan katot. Manakala logam penyadur, kita nak misalnya kita nak sadurkan sudu dengan logam argentum, dijadikan anode. Jadi elektrolit yang digunakan ialah larutan yang mengandungi ion logam penyadu. Okey, sebab kita nak sadur sudu dengan argentum, so elektrolit yang digunakan ialah argentum nitrat aqueous. Okey, sekarang ni kita lihat apa yang berlaku pada anode dan pada katot. Iaitu pada anode, iaitu pada elektrod positif, argentum akan melarut dan masuk ke dalam larutan sebagai ion argentum. Jadi ion argentum ni dia akan bergerak ke katot. Okey, iaitu pada elektrod negatif untuk menerima elektron untuk menghasilkan atom argentum yang membentuk lapisan argentum pada permukaan sudu. Jadi tindak balas yang berlaku ialah ion argentum menerima satu elektron membentuk atom argentum. Jadi lama kelamaan sudu itu akan diselaputi oleh satu lapisan argentum. Okey. Aplikasi yang seterusnya ialah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Okey, jadi elektropenggumpalan ni ialah satu teknik yang inovatif untuk merawat air sisa, air sisa kumbahan. Jadi elektropenggumpalan ni dia mengaplikasikan dua proses, iaitu elektrolisis dan penggumpalan. Okey. Proses elektrolisis pada anode, elektrod logam seperti aluminium dia mengion dalam elektrolit untuk menghasilkan ion aluminium 3 positif, iaitu ion aluminium yang bercas positif. Manakala pada katot, ion hidrogen H+ dipilih untuk dinyascaskan untuk membentuk gas hidrogen. Jadi gelembung gas hidrogen yang terbebas daripada katot dan akan naik ke permukaan air. Jadi kita lihatlah proses penggumpalan ni, rujuk pada rajah. Okay, jadi semasa proses penggumpalan, apa yang berlaku ialah ion aluminium positif dan ion hidroksida negatif dan bahan pencemar dalam air sisa dia akan bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang kita kenali sebagai flock. Jadi flock ni dia akan terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terlepas dari katot dibawa naik ke permukaan air. Okey, jadi seterusnya flock yang lain dia akan tenggelam dan berkumpul pada dasar. Jadi ini dapat merawat sisa air kumbahan. Okey, jadi itu saja untuk tajuk aplikasi elektrolisis dalam industri, iaitu ada 4 aplikasi elektrolisis dalam industri yang telah kita bincangkan, iaitu pengekstrakan logam, penulinan logam, penyaduran logam dan pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.